وآله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به والمسلمين بعلومه في الدارين. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, para jemaah yang dirahmati Allah, malam ini kita menyambung perbahasan tafsir Al-Quran Suratul Nisa ayat 90. Betul, ayat 90. Ayat 90 Suratul Nisa juzuk yang kelima. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Illal ladzina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum mitsaq aw ja'ukum hasrat suduruhum an yuqatilukum aw yuqatilu qaumahum walau syaa Allahu lasallatahum 'alaikum falaqatalukum wa in i'tazalukum falam yuqatilukum wa alqaw ilaikumus salam fama ja'ala Allahu lakum 'alaihim sabila. Satajiduna akharina yuriduna an ya'manukum wa ya'manu qaumahum kullama ruddu ila al-fitnati urkisu fiha fa in lam ya'tazilukum wa yulqu ilaykum as-salama wa yakuffu aydiyakum fakhudhuhum waqtuluhum aythu saqiftumuhum wa ulaikum ja'alna lakum 'alaihim sultanan mubina. Firman Allah Ta'ala bermaksud illal ladzina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum mitsaq, kecuali orang-orang yang pergi meminta perlindungan kepada suatu kaum yang ada ikatan perjanjian setia antara kamu dengan mereka. Au ja'ukum hasrat suduruhum an yuqatilukum aw yuqatilu qaumahum, ataupun orang-orang yang datang kepada kamu sedang hati mereka merasa berat hendak memerangi kamu atau memerangi kaumnya. Walau sya'allahu lasallatahum 'alaikum falaqatalukum, dan jika Allah mengkehendaki nescaya ia menjadikan mereka berkuasa melawan kamu, kemudian tentulah mereka memerangi kamu. Pada itu wa in i'tazalukum falam yuqatilukum wa alqaw ilaikumus salam fama ja'alallahu lakum 'alaihim sabila, dan pada itu jika mereka membiarkan kamu, yakni dengan tidak mengancam atau mengganggu, serta mereka tidak memerangi kamu dan mereka menawarkan perdamaian kepada kamu, maka Allah tidak menjadikan bagi kamu satu jalan yang membolehkan kamu memerangi atau melawan mereka. Satajiduna akharina yuriduna ayyamanukum, kamu juga akan dapati golongan-golongan yang lain yang berpura-pura Islam. Wa ya'manu qaumahum, supaya mereka boleh beroleh aman daripada pihak kamu. Wa ya'manu qaumahum, atau sebaliknya mereka melahirkan kekufuran supaya mereka beroleh aman daripada pihak kaumnya, yakni masih kafir. Kullama ruddu ilal fitnati urkisu fiha, tiap-tiap kali mereka diajak kepada fitnah, mereka segera terjumus ke dalamnya. Fa illam ya'tazilukum wa yulqu ilaikumus salama wa yakuffu aydiyahum fakhudhuhum waqtuluhum haitsu saqiftumuhum. Oleh itu, jika mereka tidak membiarkan kamu dan terus mengganggu atau berpihak kepada musuh, dan tidak pula menawarkan perdamaian kepada kamu, dan juga tidak menahan tangan mereka daripada memberi kamu, maka hendaklah kamu bertindak menawan mereka dan membunuh mereka di mana saja kamu menemui mereka. Wa ulaikum ja'alna lakum 'alaihim sultanan mubina, kerana mereka lah orang-orang yang kami jadikan bagi kamu alasan yang terang dan nyata untuk bertindak terhadapnya. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, para jemaah yang dirahmati Allah, Malam ini kita menyambung ayat 90-91 daripada surah An-Nisa.
Untuk kita faham ayat 90-91 ni, kita kena ingat dulu pertemuan dulu dalam ayat yang sebelumnya, iaitu ayat 88-89. Dalam ayat dulu tuan-tuan, ceritanya ialah Allah turunkan ayat 88-89 untuk faham 90-91 ni, iaitu dulu kisahnya ayat dulu turun di mana orang munafik, ya, orang munafik pada zaman Nabi SAW, dia ikut perang Nabi SAW masa perang Uhud, iaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka dalam pertengahan jalan dia balik bersama-sama dengan 300 orang sahabat dia, ya, Abdullah bin Ubay bin Salul balik semula. Maka perbuatan ni menjadi perbincangan, Abdullah bin Ubay bin Salul ni ikut Nabi perang masa tu, tapi tengah jalan balik. Dia balik bukan balik seorang, tapi balik dengan membawa 300 orang sahabat yang lain, meninggalkan Nabi dengan bilangan 700 orang. Asal 1000 tinggal jadi 700. Jadi bila Abdullah bin Ubay balik ni, sahabat-sahabat Nabi yang tinggal ni membincangkan nak buat apa dengan orang ni. Maknanya nak buat apa dengan orang yang tak ikut perintah Nabi. Sebab Nabi pergi perang ni maknanya atas perintah Nabi dengan perintah Allah. Orang yang menyalahi perintah Nabi dengan perintah Allah Ta'ala, nak buat macam mana? Sebelum Allah Ta'ala turunkan ayat 88-89, maka sahabat-sahabat Nabi, ya, sahabat-sahabat Nabi berbincang tentang Abdullah bin Ubay. Maka sahabat pecah kepada dua kelompok. Ini nak memahami ayat ni tuan-tuan, ya. Pecah kepada dua kelompok sehingga Allah Ta'ala merakamkan dalam Al-Quran, fama lakum fil munafiqina fi'ataini. Kenapa Allah Ta'ala kata fama lakum, kenapa kamu fil munafiqin, dalam membincangkan tentang orang munafik, fi'atain, kamu pecah dua. Tu Allah Ta'ala turunkan ayat dulu. Nak faham ayat hari ni, dia kena faham ayat dulu. Jadi Allah Ta'ala tegur sahabat-sahabat Nabi ni, bila Abdullah bin Ubay balik membawa beberapa orang, 300 orang balik, tak pergi perang, tak ikut Nabi SAW perang, maka sahabat Nabi yang pergi perang ni bincang tentang tu tadi. Maknanya apa tuan-tuan? Abdullah bin Ubay balik ni satu kesalahan besar. Sebab kenapa? Tak taat perintah, tak taat perintah Nabi. Sebab Nabi ajak perang, tiba-tiba dia tak pergi perang. Maka bermakna satu kesalahan besar, tidak mematuhi perintah Nabi. Jadi sahabat Nabi berbincang nak buat apa dengan golongan ni. Maknanya orang munafik yang 300 orang ni. Sahabat pecah kepada dua. Pecah kepada dua ni tuan-tuan disebut oleh Allah dalam Quran, fi'atain. Kenapa kamu dalam nak cari keputusan tentang ni boleh pecah pada dua? Pecah pada dua tu kenapa? Setengah kata sahabat Nabi kata bunuh, setengah kata jangan. Kenapa dihukum bunuh? Sebab tak taat kepada Nabi. Tidak mentaati pada Nabi adalah merupakan dosa besar. Maka sahabat Nabi kata, sebahagiannya kata bunuh, sebahagiannya kata jangan. Jadi bila masing-masing ada dua pandangan berbalah, Allah tegur, fama lakum fil munafiqina fi'atain. Kenapa kamu wahai sahabat-sahabat Nabi Muhammad, dalam membincangkan tentang orang munafik, kamu boleh pecah kepada dua, boleh jadi dua kelompok. Wallahu arkasahum bima kasabu. Sehingga Allah Ta'ala kata apa? Allah tegur. Dia kata padahal Allah Ta'ala mengembalikan mereka, padahal Allah telah mengembalikan mereka kepada kekafiran disebabkan usaha mereka sendiri. Maknanya apa? Balik tu tak taat perintah Nabi dianggap oleh Allah sebagai kafir. Sebagai kafir. Jadi tuan-tuan, kalau kita baca dalam sejarah, orang munafik ni kafir ke tidak? Kena faham betul-betul tuan-tuan. Orang munafik ni pada hakikatnya kafir. Pada hakikatnya dia kafir. Tapi tidak boleh dipanggil kafir kepada dia. Kenapa? Pada zahirnya dia Islam. Boleh faham tuan-tuan? Tu. Kita pada hakikatnya dia kafir, tetapi pada zahirnya dia Islam. Sebab kenapa saya kata pada zahirnya dia Islam? Sebab di sana ada ayat Al-Quran yang terang bahawa dia sembahyang belakang Nabi. Ada ayat yang menyebut orang munafik tadi tu dia sembahyang belakang Nabi. Maka bila kata orang sembahyang belakang Nabi tu, mana ayatnya? Dalam Quran kata, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila.
Maka dalam ayat ini menyebutkan bahawa apabila orang munafik itu mereka semayang dalam keadaan malas. Jadi artinya dia munafik tapi semayang. Jadi bila masih semayang ni pada zahirnya, maka kita tak bolehlah nak hukumkan kafir. Sebab Nabi pernah kata macam ni, man shalla salatana wastaqbala qiblatana wa akala zabihatana fadzalikal muslim. Nabi pernah bagi satu kaedah nak tahu orang ni macam mana. Nabi kata man shalla salatana, siapa-siapa yang semayang mengikut cara kami, wastaqbala qiblatana, kemudian dia menghadap kiblat kepada kiblat kami, maknanya menghadap Kaabah, wa akala zabihatana, dan makan sembelihan kami, fadzalikal muslim, maka orang yang demikian itu dianggap Islam. Jadi kalau kita tengok waktu semayang, lepas tu menghadap kiblat, makan sembelihan, bermakna sembelihan orang Islam, maka kita anggap dia Islam. Jadi pada zahirnya munafik tadi itu Abdullah bin Ubay dianggap Islam daripada sudut mana? Pada zahirnya. Pada hakikatnya dianggap kafir. Kenapa saya katakan pada hakikatnya dianggap kafir? Sebab kat sana ada ayat bunyi begini, wala yusalli ala ahadin minhum mata abada wala takum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasul. Kerana tatkala Abdullah bin Ubay ni mati, bila dia mati, Nabi mengurus jenazah dia, turun satu ayat Al-Quran menegur Nabi. Apa tegurannya? Allah Ta'ala kata kepada Nabi Muhammad, wala yusalli ala ahadin minhum mata abada. Allah kata dengan Nabi Muhammad, lain kali kalau ada orang mati macam dia itu macam Abdullah bin Ubay, la yusalli, kamu jangan semayangkan, kemudian jangan berdiri di atas kubur mereka. Jadi tuan-tuan, kita dipahamkan daripada sudut hukum fiqh, orang yang mati yang selain daripada mati syahid, kalau tidak disemayangkan, itu maknanya apa? Semayang mayat ni wajib, wajib. Tapi kalau dia mati bukan mati syahid, kan, maka dia wajib semayangkan. Tapi ada ayat Quran kata jangan semayang, itu maknanya apa? Kafir. Kenapa kekafiran dia tu? Sebab Allah sendiri yang bongkar. Kita tak tahu dalam hati dia, tapi Allah kata innahum kafaru billahi wa rasul. Kerana mereka itu kamu jangan sembahyangkan dan jangan beri atas kubur mereka, kerana mereka itu kufur kepada Allah dan kufur kepada Allah dan Rasulnya. Maknanya apa? Maknanya zahirnya nampak Islam, tapi hakikatnya nampak kafir. Jadi sebab ini ayat ini tadi turun kepada Nabi Muhammad nak ceritakan, kau orang susah-susah sangat nak bincang tentang orang munafik tu. Bahasa mudah lah tuan-tuan saya kata. Susah sangat nak bincang. Allah kata, wallahu arkasahum bima kasau. Dia tu kafir sebenarnya. Allah Ta'ala kata gitu. Tu. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata macam tu, dia kata, aturiduna an tahdu man adallallah. Maknanya apa tuan-tuan? Bahasa aturiduna an tahdu. Adakah engkau nak kata dia dapat hidayah sedang Allah kata mereka sesat? Ataupun senang kata, mudah kata, adakah kau nak kata di Islam sedang Allah kata dia kafir? Tu sampai Allah Ta'ala tegur kepada Nabi Muhammad, aturiduna an tahdu man adallallah. Adakah kamu nak mengatakan orang yang itu berdapat hidayah sedang Allah kata dia itu sesat? Siapa dia? Munafik. Orang munafik ni dah lah dia kafir, sesat lagi. Itu Allah Ta'ala kata. Kemudian Allah Ta'ala bagi keputusan lagi, wa may yudlilillahu falan tajid lahu sabila. Siapa yang Allah sesatkan, maka dah tak ada jalan bagi dia. Itu jelas. Tuan-tuan. Jadi maknanya ni pendirian atau sikap sebagai orang Islam terhadap orang munafik. Jadi maknanya tuan-tuan, kat situ orang munafik ni boleh buat kawan ke tuan-tuan? Boleh buat kawan? Nak tanya tuan-tuan, kan tuan-tuan dah biasa mengaji, dah biasa dengar kuliah. Orang munafik ni boleh buat kawan tak tuan-tuan? Boleh. Boleh buat kawan. Boleh Kalau saya tanya apa dalil boleh buat kawan tu? Macam mana? Jadi kita kena tengok dia punya peribadi dan cara berkomunikasi dengan dia. Tengok dalam Al-Quran, Allah Ta'ala kata orang munafik ni pada hakikatnya kafir, tapi pada zahirnya Islam. Bermakna perkara situ ada masalah urusan dalaman, iaitu hati. Yang hati ni kita tak nampak, urusan Allah Ta'ala.
Yang zahirnya kita nampak. Apa zahirnya? Zahirnya Islam. Jadi kalau kita nampak ciri-ciri ni, Allah Ta'ala sebut tu, ciri-ciri tu kita tengok, orang ni tengok gaya, zahirnya nampak okey, tapi hatinya tu kok suka sangat pula dengan kafir. Kan? Tu. Jadi Allah Ta'ala kata nak berdepan dengan orang macam ni, maka Allah sebut dalam Al-Quran, ulaika alladhina ya'lamullahu ma fi qulubihim fa'arid anhum wa'izhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Itu dia. Ni Allah Ta'ala sebut sendiri dalam ayat Quran macam mana nak berdepan dengan orang munafik ni. Allah kata ulaika alladhina ya'lamullahu ma fi qulubihim. Mereka itu, iaitu orang munafik, Allah tahu apa yang ada dalam hati mereka. Kita memang tak tahu. Allah Ta'ala tahu. Cuma Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran dan hari Nabi ciri-ciri dia. Maka nak cakap macam mana? Allah kata macam ni. Faqul lahum. Maka kamu kena bercakap dengan mereka, wahai Muhammad. Makna cara berkomunikasi dengan dia. Faqul lahum fi anfusihim. Kamu kena cakap fi anfusihim, pada diri mereka, pada pribadi mereka. Qaulan, disebut dalam Quran, Allahumma salli ala Muhammad. Ulaika alladzina ya'lamullahu ma fi qulubihim fa'arid anhum. Itu dalam ayat Quran kata, mereka itu Allah tahu isi kandungan hati mereka, fa'arid anhum, maka kamu kena berpaling daripada mereka. Boleh buat kawan ke tuan-tuan? Boleh buat kawan? Quran kata mereka tu orang munafik, Allah tahu hati mereka, kita tak tahu. Tapi Allah sendiri arahkan hamba dia, mana-mana orang berdepan dengan munafik tu, fa'arid anhum, kamu kena berpaling daripada mereka. Satu, berpaling dekat sini bermaksud kamu jangan jadikan dia kawan. Jangan jadikan dia kawan. Dan kemudian disebut lagi kat situ, dia kata apa? Wa kullahum fi anfusihim, maka kamu kena kata tentang diri mereka, pribadi mereka, qaulan baligha, dengan perkataan baligh, perkataan yang jelas. Perkataan jelas macam mana? Kita kena cerita betul, orang macam ni munafik. Faham tuan-tuan? Kita bukan tunjuk dia. Sebab kenapa? Sebab hati dia Allah Ta'ala tahu. Tapi pribadi dia tu disebut oleh Allah Ta'ala. Orang macam ni, engkau kalau buat macam ni, nanti termasuk golongan orang munafik. Aku tak kata engkau, kan? Contohnya gitulah. Aku tak kata engkau sebab kenapa? Aku tengok kau semayang lagi. Tapi masalahnya aku tak tahu hati engkau. Boleh faham tuan-tuan? Ini bahasa aku engkau nak mudah faham tuan. Sebab bukan kadang-kadang orang munafik ni bukan ngerti bahasa. Kan? Jadi cara bercakap kena bahasakan dia. Jadi caranya macam mana? Aku tak kata engkau. Kan? Sebab kenapa? Aku nampak kau semayang lagi. Tapi aku tak tahu hati kau. Sebab hati kau Allah Ta'ala tahu. Tapi kalau kau buat benda macam ni, maka jatuh dalam golongan orang munafik. Jadi kaedah Melayu kata, orang ni kalau dia makan cili, dia akan rasa pedas. Kalau dia tak makan cili, dia tak rasa. Jadi kalau dia tak buat salah, dia takkan rasa apa-apa. Tapi kalau dia buat salah, tuan-tuan, berubah muka. Tak gitu? Mat, kau ni macam ni je munafik, kan? Tengok muka macam mana tuan-tuan, kan? Jadi artinya cakap dengan orang munafik ni, dia kena cakap terang. Jangan cakap berlapik sangat. Kan? Sebab kenapa? Orang munafik ni penipu. Dia kuat menipu. Dia bukan suka Islam, dia suka kafir, walaupun dia bertopengkan Islam. Tu munafik tu. Yang jadi tuan-tuan hari ni, tuan-tuan, Islam lemah tu kenapa? Bukan kerana orang kafir tu kuat. Saya ulang balik tuan-tuan. Yang menjadi Islam tu tak kuat tu bukan kerana orang kafir kuat, tetapi kerana adanya orang munafik yang menolong dia tu. Sebab orang munafik tu adalah tu dia orang kafir jadi kuat. Kalaulah orang Islam tu, orang munafik tak ada, tuan-tuan, orang kafir tak kuat. Sebab kenapa saya kata tak kuat? Sebab Nabi kata al-Islam ya'lu wa la yu'la alih. Islam tu tinggi, tak ada lebih tinggi pada Islam. Tu. Dan yang kedua, Nabi kata nusirtu birrubi masirata syahr. Aku ni, kata Nabi, diberikan satu pertolongan keistimewaan oleh Allah, nusirtu birrubi, dengan musuh rasa gerun. Rasa gerun kepada aku tu makna kepada Nabi Muhammad, masirata syahr, sejauh sebulan perjalanan. Jadi tuan-tuan, orang ni kalau dia dengar Nabi Muhammad,
Sebulan perjalanan, belum dengar dia lagi, belum jumpa lagi, gerun dah ada dalam hati musuh. Jadi Islam ni dia ada izzah. Orang Islam ni dia ada izzah. Kalau sebut nama siapa dia? Tu ulama tu, aku memang tak boleh buat main orang ni. Kan? Tu dia ada izzah dia. Kenapa? Apabila orang munafik tak ada. Bila adanya orang munafik ni tuan-tuan, yang menghancurkan Islam, yang bocor rahsia Islam, yang suka perkotak-katikan Islam, ini semua tangan-tangan orang munafik. Jadi Allah Ta'ala bagi keputusan nak buat apa dengan orang munafik ni. Ini jawapan Allah, bukan jawapan saya tuan-tuan. Maka Allah Ta'ala kata kat sini. Dia kata apa? Allah kata, waddu law takfuru. Ini perangai munafik tuan-tuan. Waddu law takfuru. Allah Ta'ala kata, waddu law takfuru. Mereka ingin agar kamu jadi kafir. Siapa dia tuan-tuan? Orang munafik tu. Orang munafik tu bukan dia nak ajar orang Islam. Dia nak supaya kita jadi kafir. Kama kafaru. Sebagaimana mereka itu kafir. Allah Ta'ala gunakan perkataan cerita pasal orang munafik dengan perkataan kafaru. Kafaru tu mana kafir lah bahasa kita. Ni Allah bongkar hakikat yang ada dalam hati mereka. Allah gunakan perkataan tu. Mereka itu hendak kamu kafir. Siapa dia? Orang munafik. Sebab ayat ni cerita orang munafik. Dan dia kata apa kat situ? Fatakunu nasawa. Supaya kamu dengan dia serupa. Ataupun dalam bahasa kita, kalau orang munafik ni tuan-tuan, dia berjaya pengaruhi kita, dia kata you like me. Dalam bahasa Jerman dia, you like me. Apa tuan-tuan maksud you like me ni? Kau dengan aku lebih kurang je. Tu tuan-tuan, you like me tu kau dengan aku lebih kurang. Kemudian Allah Ta'ala kata apa? Fala tattakhizu minhum awliya. Ni jawapan Allah. Apa? Jangan ambil mereka itu sebagai teman kamu. Boleh jadi member tuan-tuan. Quran kata tak boleh. Ni tegas tuan-tuan. Ini kadang-kadang tuan-tuan kata, siapa hati mat kau kata lagu ni? Aku bukan kata kau. Tapi kalau kau macam tu nak buat lagu mana? Kan gitu tuan-tuan. Aku tak kata kau. Kan? Tapi kau gaya kau cakap ni macam kau terasa tu. Kan? Kita cerita pasal orang munafik. Kita tak tunjuk orang. Kita tak tuduh orang. Tiba-tiba dia pula bunyi, kau ni macam kata aku je mat. Kan? Kita cerita umum, tiba-tiba dia terasa. Jadi dia punya jawapannya apa? Orang makan cili. Begitu. Jadi tuan-tuan, kalau cerita ni terang macam ni, tuan-tuan yang dengar kuliah ni jangan terasa. Faham tuan-tuan? Tiba-tiba kita boleh pula cakap, mat, aku tengok kuliah malam ni ustaz ni macam bantai kita. Tuan-tuan buat apa nak aku munafik? Sebab ni cerita munafik. Boleh faham tuan-tuan? Tu. Ni jadi malam ni tuan-tuan kena jaga hati tuan-tuan. Jaga hati. Kalau pun tuan-tuan tak cakap tapi dalam hati ni, macam ustaz ngati aku je tuan-tuan. Allah Ta'ala dengar. Allah Ta'ala tahu isi kandungan atau isi hati orang munafik. Kenapa? Sebab kita sebagai seorang Islam kena ikhlas. Jadi Allah Ta'ala jawab dalam kitab ni, dia kata fala tattakhidhu minhum awliya. Kamu jangan ambil di kalangan mereka itu sebagai wali, sebagai kawan, jangan. Hatta yuhajiru fi sabilillah, sehingga mereka itu berhijrah pada jalan Allah Ta'ala. Maknanya nak testimoni dia betul tak betul, tengok dia buat kerja Islam ataupun tidak. Dia berjuang ataupun tidak. Bukan boleh cakap ngaku je. Mat, aku sebenarnya sama-sama duduk berjuang dengan kau ni. Kan? Tapi kuliah tak pergi. Kan? Bodoh manjang kan? Kuliah tak pergi. Buat kerja Islam tak. Ni Quran kata gitu. Quran sebut jelas saja. Dia kata apa? Hatta yuhajiru fi sabilillah. Nak tahu dia ni boleh berubah tak boleh ubah, dia kena berhijrah pada jalan Allah. Sebab tu ada hadis Nabi SAW tuan-tuan, hadis yang menceritakan tentang hijrah. Yang mana hadis ni dia ceritanya pasal apa? Pasal hati kita. Tuan-tuan tengok hadis tu bunyi macam ni. Hadis ini kebanyakan ditulis oleh ulama. Hadis yang pertama dalam kitab-kitab mereka termasuk dalam kitab Al-Arba'in Nawawi. Dia kata hadis itu bunyi begini, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kana hijratuhu lidunya aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Riwayat Imam Muslim hadis ini. Hadis ini berbunyi sesungguhnya setiap amal manusia itu dengan niat.
dan Allah kira akan niat ni mereka. Siapa yang berhijrah kerana Allah Rasul, maka dia dapat pahala hijrah Allah dan Rasul. Siapa hijrah kerana dunia ataupun nak menikah dengan perempuan yang nak dinikahinya, maka dia akan dapat sebagaimana niatnya. Hadis ini dipanggil dalam sejarah ialah hadis yang berkait dengan seorang sahabat Nabi yang dia tu tertarik dengan seorang perempuan. Dia tertarik dengan seorang perempuan dan dia nak orang perempuan tu nikah dengan dia. Tapi perempuan ni letak syarat. Syarat macam mana? Dia kata boleh kau nak kahwin dengan aku, tapi syaratnya kau ikut Nabi Muhammad hijrah. Kau ikut hijrah, aku boleh terima kau sebagai suami aku. Jadi orang lelaki ni pergi hijrah ikut Nabi. Tapi dia ikut Nabi tu bukan kerana nak ikut Nabi, tetapi nak ikut orang perempuan tadi, nak dapat nikah. Maka Nabi sebut hadis ni. Jadi artinya hak dalam hati tu dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tak tahu. Jadi dalam hati tu jaga. Jadi tuan-tuan, kita ni bila duduk kuliah, duduk dalam majlis ilmu, yang saya nak pesan tuan-tuan, tolong jaga yang dalam tu. Yang dalam tu apa benda? Hati. Hati. Apa dia? Saya bacakan sedikit tuan-tuan kenyataan ulama ni. Tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab. Saya bacakan sikit benda ni untuk kita faham, supaya kita ni duduk kuliah ni tuan-tuan hati betul. Apa katanya dalam kitab Fawaidul Mukhtarah ni, Lisalik Tariqil Akhirah, kenyataan daripada Habib Ibrahim Zain Smith. Disebut dalam kitab tu bunyi macam ni: idza ra'aital murida, bila engkau nampak seorang murid itu. Idza ra'aital murida, bila kita tampak seorang murid tu ya anak murid dengan tok guru dia, mumtali'an bi ta'zimi syaikhihi, dia penuh, mumtali' mulia tu maknanya penuh dalam jiwanya itu, bi ta'zimi syaikhi, dengan memuliakan guru dia. Saya ulang balik tuan-tuan, muliakan guru dia, bukan taksub tuan-tuan muliakan, menghormati, bukan taksub. Taksub lain, memuliakan lain. Mustami'an bi zahirihi wa batinihi ala i'tiqadihi wa imtisalihi wa ta'addubihi bi adabihi, iaitu penuh zahir batinnya, maka dia mulakan guru dia, ikut i'tiqadi, keyakinan guru dia, wa imtisali, dan cara beramal berpegang guru dia, wa ta'addubi bi adabi, dan cara beradab dengan guru dia. Wala budda, maka tidak boleh tidak, ayyarisa sirrahu aw syai'an minhu, anak murid ni dia akan dapat mewarisi sir tok guru dia tu, walaupun tak semua, syai'an minhu, sedikit daripadanya. Faham maksudnya tuan-tuan? Maksudnya macam ni. Kalau tuan-tuan duduk dalam majlis ilmu tu, hati tu tadi, kita menghormati guru tadi tu, dengan tak ada dalam hati kita tu rasa yang bukan-bukan. Bita'zim ni maknanya apa? Kita jaga adab depan dia, kita jaga keyakinan dalam i'tiqad tu dalam dengan dia, dan kita sangka baik dengan dia. Maka anak murid yang macam tu, ayyarisa sirrahu, dia dapat mewarisi nanti dalaman tok guru dia tu, sir, rahsia tok guru dia tu. Au syai'an minhu, atau sedikit daripadanya, in baqiya ba'dahu, sekiranya dia kekal selepas tok guru dia tu. Maknanya sekiranya tok gurunya meninggal, dia belum meninggal. Tu maknanya apa? Kita ni bila duduk dalam majlis ilmu, kalau kita hati kita jaga, taklah macam orang munafik tu, zahir lain, dalam lain. Maka kalau kita jaga adabnya, kita akan dapat rahsia dalaman. Sir tu makna rahsia dalaman tok guru kita tu dapat kita warisi. Dapat kita warisi. Bermakna kita tahu dalaman tu lagu mana. Tapi syaratnya apa? Kena ada adab memuliakan, bukan taksub tuan-tuan memuliakan. Tapi kalau kita ni tuan-tuan duduk kuliah rajin, tiba-tiba habis kuliah aja balik kata, Mat, ustaz tu cakap betul, habis. Out habis tuan-tuan. Tu tak jadi lah tu. Tu tak jadi. Jadi apa yang saya nak sebut kaitan dengan ayat tadi tu, yang Allah Ta'ala sebut, orang munafik depan Nabi okey, belakang Nabi tak okey. Depan Nabi nampak Islam, belakang Nabi nampak kekafiran dia. Jadi Allah Ta'ala kata dalam Al-Quran, fala tattakhidhu minhum awliya, jangan ambil di kalangan mereka itu sebagai awliya, kawan. Tak boleh jadikan kawan tuan-tuan. Itu dia orang munafik. Dan Allah Ta'ala kata apa?
fa in tawallaw fakhudhuhum waqtuluhum. Ini kenyataan Allah Taala kata. Kalau mereka sahaja berpaling, bermakna apa tuan-tuan? Dia melawan. Fakhudhuhum, tangkap dia, waqtuluhum, bunuh dia. Bayangkan tuan-tuan. Jadi antara musuh yang paling bahaya, siapa dia tuan-tuan? Orang munafik. Orang panggil musuh dalam selimut. Kalau musuh kafir tu tuan-tuan, dia tak bahaya, bahaya tapi tak sebahaya orang munafik. Itu yang kita kena faham. Sebab tu tuan-tuan tengok dalam Al-Quran, tak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran yang menyebut tentang orang munafik ni dia masuk syurga. Tak ada. Walaupun dia semayang belakang Nabi. Tak ada satu ayat pun yang dalam Quran kata orang munafik ni masuk syurga. Tak ada. Tuan-tuan carilah. Kalau tuan-tuan jumpa ada orang munafik masuk dalam syurga, disebut oleh Allah Ta'ala Al-Quran, tuan-tuan beritahu saya. Kan? Tapi yang saya jumpa ayatnya, innal munafiqina fil darki asfali minan nar. Orang munafik itu duduk paling bawah daripada api neraka. Kalau bandingkan Yahudi Nasara dengan dia lagi bawah lagi. Orang Yahudi itu tuan-tuan dekat Palestin tu dia bunuh orang Islam, nampak dia punya jahat dia. Tapi orang munafik itu tuan-tuan menghancurkan Islam daripada dalam. Nampak bagus saja tuan-tuan, tengok kuliah tu macam warak aja, duduk depan, tapi rupa-rupanya musuh Islam. Kan? Bukan sini tuan-tuan tempat lain. Tu tempat lain. Tu dia tuan-tuan. Tu munafik jaga-jaga. Munafik banyak, ramai. Sebab itu tuan-tuan saya baca sejarah apa ditulis oleh ulama tuan-tuan, cerita pasal munafik ni oleh Syekh Abdul Rahman Al-Habanakah. Kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahman Al-Habanakah Al-Maidani, orang Syria. Dia tulis kitab Al-Munafiqin, tentang munafik. Maka dia kata dalam kitab tu tuan-tuan, diceritakan dulu pada zaman Imam Abu Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri ni ulama tabi'in. Kenapa? Dia tu pernah jumpa 70 orang sahabat Nabi. Dia ulama tabi'in, dia tak pernah jumpa Nabi. Dia buat statement. Statementnya macam mana? Dia kata, kalaulah orang munafik zamanku ini ditumbuhkan oleh Allah, dia itu ada ekor. Dia kata ada ekor zaman dia tu, zaman tabi'in, nescaya kamu berjalan akan terpijak ekor-ekornya. Itu apa maknanya tuan-tuan? Dia kata kalau orang munafik ni Allah Ta'ala tumbuhkan ekor, maka kamu berjalan akan terpijak ekor-ekornya. Itu maknanya apa tuan-tuan? Ramai. Tu zaman dia tuan-tuan. Kalau zaman kita ni, siapa peluk lagi dengan orang kafir? Tak gitu tuan-tuan. Memang nampak macam kasar tuan-tuan. Ayat Quran kata lagu tu. Waddu law takfuruna kama kafaru. Allah Ta'ala cerita dalam Quran tu orang munafik, dia tak gunakan perkataan munafik. Dia kata kalau mereka suka kalau kamu kafir macam dia tu. Jadi hakikatnya orang munafik ni kufur kepada Allah. Jadi Islam terganggu tu kerana adanya orang munafik tu. Zahirnya bukan main tuan-tuan, hakikatnya kafir. Itu yang kita kena faham. Jadi kat sini saya punya ambil kesimpulan macam ni tuan-tuan. Ada jenis orang yang mengucap dua kalimah syahadat, dia sebut la ilaha illallah, tapi ucapan dia tidak membawa kepada syurga. Tuan-tuan, saya buka sesuatu perkara yang ada di dalam Al-Quran. Tuan-tuan cuba buat satu timbang tara dengan akal yang ada. Al-Quran ada menyebut dan hadis pun ada menyebut ada jenis orang mengucap dua kalimah syahadat, tapi ucapan dia tu tidak menyebabkan dia masuk syurga. Sedangkan Nabi kata miftahul jannah la ilaha, kunci syurga tu ialah la ilaha illallah. Dan Nabi juga kata man qala akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang berkata akhir kalamnya la ilaha illallah masuk syurga. Tapi saya sebut tuan-tuan, ada jenis orang yang mengucap kalimah la ilaha illallah tapi tak masuk syurga. Kenapa? Tu dia Abdullah bin Ubay semayang belakang Nabi. Kalau semayang belakang Nabi mengucap tak mengucap? Mengucap. Tapi dia punya ucapan dia tuan-tuan, kalimah la ilaha illallah tak masuk dalam syurga. Kenapa dia? Ucapan hanya di bibir, tidak masuk dalam hati. Ucapan hanya bibir tapi tidak membina keyakinan. Mengucap-ngucap tapi tidak memahami hakikat tuntutan la ilaha illallah. Itu kedudukannya. Jadi maknanya tuan-tuan jaga-jaga dalam kita mengucap kalimah la ilaha illallah, boleh jadi tuan-tuan tak masuk dalam syurga. Boleh
Jadi macam siapa? Macam Abdullah bin Ubay. Jadi kita kena faham, sebab itu dalam ayat 19 surah Muhammad, ayat 19 surah Muhammad disebutkan oleh Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Tu Allah Taala kata, wahai Muhammad, fa'lam, maka kamu kena mengetahui, ada ilmu tentang apa? Annahu la ilaha illallah, bahawa tiada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Jadi dalam ayat ni dia kata fa'lam. Fa'lam tu makna kamu kena ada ilmu. Bila kena ada ilmu, makna kena belajar. Supaya apa? Kita punya ucapan tadi dinilai oleh Allah Ta'ala sebagai orang yang betul-betul Islam, bukan sebagai orang yang munafik. Bukan sebagai orang yang munafik. Kalau kita tuan-tuan orang betul-betul Islam, buat apa kita nak rasa tuan-tuan macam orang makan cili? Kalau kita ni betul-betul Islam, kita tak perlu kita nak terasa, kita tak perlu kita nak marah. Kenapa? Sebab kita Islam. Tapi kalau kita terasa tuan-tuan, ustaz ni macam kenakan aku je, yang itu tuan-tuan jangan mengaku siang-siang. Kita ni orang Islam, bukan orang munafik. Cuma nak diterangkan dalam ayat ni, zaman Nabi SAW, Allah tegur sahabat Nabi. Apa pasal kamu tak boleh satu pandangan, satu pendapat dalam menangani orang munafik ni? Boleh jadi pecah dua pula. Tu Allah Ta'ala tegur sahabat Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, kita kena ingat, mutakhir ini, kalau Islam tergugat, itu kerana adanya orang munafik. Sebab itu dalam perkataan Melayu selalu kata orang munafik ni macam-macam bidalan, katalah talam dua muka ada, musuh dalam lipatan ada, gunting dalam lipatan, apa lagi? Musuh dalam selimut, musang berbulu ayam, apa lagi? Udang balik batu, babak di luar, babat, pepat di luar, rencong di dalam. Baru hari ni dapat tambah satu, tuan-tuan, kosa kata Melayu ni. Pepat di luar, rencong di dalam. Tu tuan-tuan. Tu tuan-tuan nampak macam bagus je, tapi nama pun rencong tuan-tuan. Kan? Tu. Duri tuan-tuan, duri. Apa dia? Duri dalam daging. Keluar lagi satu. Pantang tegur. Nampak banyak sangat tuan-tuan dia dalam kata. Duri dalam daging, gunting dalam lipatan, musuh dalam selimut, busang berbulu ayam, udang balik batu, talam dua muka, pepat di luar, rincung di dalam. Lagi apa lagi? Api dalam sekam. Pantang tegur. Banyak keluar lagi. Tu nak sebut apa tuan-tuan? Punya banyaknya sifat orang munafik tu. Banyak sangat. Dia punya orang kata berbolak-balik tu, menipu tu, macam-macam cara. Kan? Kalau kita ambil nombor satu, talam dua muka. Maknanya apa? Talam dua muka tuan-tuan. Ada nampak talam dua muka tuan-tuan? Kan? Talam tu cuma ada dua ruas dia, lain atas, lain bawah kan. Tapi muka depan lain, muka belakang. Tu. Talam dua muka. Macam mana? Duduk kuliah tu macam marah aja. Tapi habis kuliah, ni ustaz ni kau jangan panggil. Tu tuan-tuan. Itu munafik tu. Itu jenis talam dua muka. Ada tuan gunting dalam lipatan. Nampak macam bagus je, tapi kaki nyikat dia tuan-tuan. Kaki nyikat tu tuan-tuan. Gunting dalam lipatan, bagi kerak tu. Kan? Menjatuhkan tu memang PL. Gunting dalam lipatan. Tuan-tuan tahulah gunting. Gunting tu benda tempat ngeras, tempat memutuskan. Jadi kalau bab menjatuhkan, ni memang perangai perangai munafik tu. Kan? Api dalam sekam. Tu tuan-tuan tengok, api dalam sekam. Nampak senyap dia, tapi sekali keluar tuan-tuan, habis terbakar. Tu jenis api dalam sekam. Nampak macam bagus saja. Tapi nama pun api dalam. Musang berbulu ayam. Pelik tuan-tuan, musang berbulu ayam. Musang ni musang tapi bulu ayam. Tu kadang-kadang dia boleh berubah. Kan? Ataupun yang tuan-tuan tengok biasa tuan-tuan, haiwan tu yang kalau dia mengembang warna lain tu apa? Sesumpah. Lagi juga kena haiwan sesumpah tu, jadi orang jadi binatang terus. Kan? Sesumpah.
Tu yang kadang-kadang orang tuan-tuan punya geram dengan orang munafik ni, punya banyaknya sifatnya, terus jadi binatang tu dibabikan terusnya. Kan? Bila orang sifatnya tak boleh dipercayai, kan? Hari ni dia macam ni, besok macam ni. Kita pun geram lah kau ni berbabi betul lah kau. Kan gitu jadi. Dibabikan terus. Tuan-tuan tengok gini, tuan-tuan pernah tengok tak perangai babi? Pernah tengok perangai babi? Babi ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok dia punya psikologi, ni babi. Tuan-tuan balik ni kita tengok YouTube. Tengok YouTube, babi masuk kandang kecil dia tu. Babi masuk bakul dia tu. Kalau dia nak dijualkan, dia akan masukkan bakul kecil tu. Tuan-tuan tengok dekat YouTube, balik ni tuan-tuan tengok. Macam mana orang nak masukkan babi dalam kandang kecil dia tu. Nak bakul dia nak dijual. Saya pernah tengok tuan-tuan, tengok tu. Bukan tengok apa, tengok dekat YouTube lah tuan, tengok. Tengok tu orang Australia, apa bisnes babi. Jadi dia nak masukkan tu, dia tolak belakang ni, tak masuk dia. Dia tolak, dia break, dia tolak, dia break, tolak, break. Tapi bila tarik ekornya, masuk. Tu babi. Babi tolak dia punya bontot dia tuan-tuan, dia tak masuk, dia break. Kan, tuan-tuan masuk saya macam tuan-tuan kan, tak biasa jadi imam orang tolak. Break tak balik ke depan. Babi dia perangai macam tu, dia tolak tak boleh. Tapi bila tarik dia punya ekor tarik itu, dia masuk. Itu gambaran manifestasi bila disuruh tak nak buat, tapi bila dilarang, tu babi. Tu munafik macam tu lah. Tu yang kadang-kadang bahasa kasarnya dipanggil babi. Tu. Tapi kita tuan-tuan bukan nak membabikan orang. Allah Ta'ala kata kalau jenis orang tak nak ikut kata, disuruh tak nak ikut, buat benda lain, memang babi lah. Mana dalilnya? Tuan-tuan tengok, Al-Quran kata, dalam surah Al-Ma'idah, dia kata macam ni, man la'anahullahu wa ghadiba alaihim wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa abadat taghut. Orang yang dilaknat oleh Allah, yang dimurkai oleh Allah, maka kami jadikan mereka itu kiradah tu beruk, wal khanazir, dan babi. Ini cerita pasal apa? Yahudi dengan Nasrani yang mereka dilaknat oleh Allah. Kenapa? Suruh cuti kan, dia kerja. Tu tuan-tuan. Ini bukan nak masuk tajuk tu tuan-tuan. Tapi itu lagi cerita. Suruh cuti, dia kerja. Orang suruh kerja, dia cuti. Kan? Tu. Itu yang Allah Ta'ala kata memang babi betul. Allah Ta'ala kata tu. Man la'anahullah. Siapa-siapa yang dilaknat oleh Allah dan yang dimurkai, mereka jadikan beruk dan babi. Kita pula sebut dalam semayang ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan yang dimurkai dan bukan jalan sesat. Tu ayat tu matching tuan-tuan tu. Maknanya bukan jalan Yahudi, bukan jalan, kalau tidak jalan apa tuan-tuan? Babi. Boleh faham tuan-tuan? Itu Quran kata. Tuan-tuan nak kata lagu mana? Ustaz kasar bunyi, aku bukan kata, aku baca ayat Quran. Tu. Boleh faham? Kan orang ni kalau geram sangat, bagi nasihat tak nak dengar, kan dia kata kau ni babi, betul kan gitu. Tak gitu tuan-tuan. Dia punya intonasi sebut tu. Tuan-tuan takkan kata, kau ni babi. Tak ada lah seluruh tuan-tuan. Mesti dia kata babi, betul. Itulah kedudukannya. Bukan seko tuan-tuan, bukan seko. Quran kata khanazir. Khanazir tu jamak kepada khinzir. Khinzir satu. Khanazir tu babi-babi. Dan tuan-tuan nak kata mana? Maknanya apa tuan-tuan? Jenis perangai babi-babi tu ramai rupanya. Bukan seekor. Banyak ekor. Tak gitu tuan-tuan. Itu kedudukannya. Bila nampak baca Quran baru nampak. Ini kadang-kadang minta maaf tuan-tuan. Orang kata, Ustaz ni bahasa kasar. Aku bukan kasar, aku baca Quran. Tapi orang tak faham bahasa Arab, aku terjemahkan. Takkan nak kata, tuan-tuan, khinzir tu. Apa benda khinzir tu? Tapi sebut babi, baru tahu. Tak gitu tuan-tuan. Agak-agak tuan-tuan, mana lebih bagus sebut khinzir dengan babi? Mana lebih bagus? Dua-dua sama. Khinzir bahasa Arab, bahasa Melayunya sama lah tu. Kan? Tuan-tuan, bahasa Jawa apa tuan-tuan? Celeng. Kan? Tu celeng. Kalau bahasa Jawa anjing? Asu. Tu celeng dengan asu lah tu. Ngam tu. Babi anjing tu. Tadi saya sebut perangai babi. Disuruh tak nak, dilarang nak, tu babi. Anjing lagi teruk. Celeng tu. Apa dia? Disuruh pun jelek lidah, tak suruh pun jelek lidah juga. Tu anjing.
In tahmil alaihi yalhaz au tatrukhu yalhaz. Kamu ngadap dia pun dia jelik, tinggalkan dia pun jelik. Anjing tu. Kan? Karena dia jenis orang. Betul ke tu? Anjing betul. Celeng betul tu. Ha? Asu. Adik celeng ke tuan-tuan? Asu tak? Celeng ni bukan tuan-tuan. Celeng tu rimau tu. Tak gitu? Asu. Tu betul. Orang kata ni tai apa ni? Tai asu ni. Ni tuan-tuan. Ni tuan-tuan babi dengan anjing tu. Yang diistilahkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Jadi maknanya orang munafik ni tuan-tuan sebenarnya jiwanya ataupun akidahnya ataupun prinsip jiwanya tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak terima. Kalau Allah Ta'ala tak terima tuan-tuan akidah, jiwa dan penampilannya, takkan kita boleh terima. Allah Ta'ala kata dalam ayat yang ke-8 surah Al-Baqarah yang pertama, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada di kalangan manusia yang berkata aku beriman dengan Allah dan hari akhirat, wa ma hum bimu'minin. Mereka itu kata Allah tidak beriman. Ayat 8 ni tuan-tuan diturunkan Allah Ta'ala nak ceritakan ahwal orang munafik. Ayat surah Al-Baqarah ayat ke-8 bermula daripada ayat ke-8 dan 13 ayat yang berikutnya adalah cerita pasal orang munafik. Allah kata mereka bukan tak kata beriman, dia kata beriman tetapi iman mereka tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Itu kedudukannya. Jadi kita kena jaga. Cukuplah kadar tu tuan-tuan malam ni. Pukul berapa ni? 8. Dah bang belum tuan-tuan? Dah masuk dah? Dah masuk, cukuplah tuan-tuan kan. Dia biasanya kalau dah bang tu, cukuplah kadar tu. Moga-moga kita faham. Yang penting jangan jatuh kepada orang munafik. Sebab mutakhir ni tuan-tuan, kita kena tengok betul-betul ujian kita terhadap Islam cukup tinggi. Ya. Cabaran kita dengan Islam ni cukup tinggi. Kan? Ajaran sesat bermaharaja lela. Kita duk tengok dekat apa ni? Medsos. Apa tuan-tuan ajaran sesat yang terbaru ni? Apa dia? Milah Abraham. Milah Ibrahim. Lagi apa? Ni orang kata tuan-tuan ajaran sesat terbaru ni yang biasa diwar-warkan. Saya pun disebutkan oleh jawatan agama, disebutkan suruh sebut dalam kuliah tu Milah Ibrahim kan. Saya nak sebut tuan-tuan tu memang ajaran sesat. Tapi ada yang lebih lama sesat pada Milah Ibrahim tu. Ada lebih lama lagi. Apa dia? Sekular tu sesat. Nasionalis tu sesat. Liberalism tu sesat. Yang itu orang tak sebut pula tuan-tuan. Kan? Pak Milah Ibrahim tu memang sesat. Tapi sekular tu sesat. Liberalism tu sesat. Apa? Tu tuan-tuan. Liberal tu sesat. Tuan-tuan, liberal tu sesat. Yang mana bercanggah dengan Islam itu lebih lama lagi pada tu. Liberal tu sesat. Tapi yang itu tuan-tuan, orang tak nak cerita. Tapi aku suka cerita. Kan? Komunis tu sesat. Kan? Sosialis tu sesat. Dia bertentangan dengan Islam. Itu lebih lama lagi pada Milah Ibrahim tu. Milah Ibrahim tu baru ni. Tapi yang tu lebih sesat. Sampai jadi anutan orang. Sampai jadi anutan. Memang dah merdeka kita lama tuan-tuan. British dah balik dah. Kita merdeka. Tapi tuan-tuan tengok pemikiran British ada atau tidak? Banyak lagi. Tu dia. Undang-undang dia ada lagi. Tu tuan-tuan kita kena tengok betul-betul. Kita sebagai seorang Islam. Jadi kena faham benda tu elok. Memang Milah Ibrahim tu sesat. Tapi liberal tu juga sesat. Kan? Lagi ada golongan sesat. Siapa golongan sesat liberalism ni tuan-tuan dekat Malaysia? Tu, sister in Islam. Kan, tu lama sesat dah tu. Tuan-tuan, tu orang tak bicara sangat tu. Tak bicara. Tu tuan-tuan, saya dengar cerita tapi betul tak betul Allah alam. Tengok dekat medsos tu kata LGBT tuan-tuan buat perhimpunan dekat. Tuan-tuan pun tahu ya tuan-tuan. Saya pun tak berapa tahu tuan-tuan. Tapi tuan-tuan lebih tahu pada saya. Bagus juga tuan-tuan. Tu Kota Tinggi tu tuan-tuan bukan kat Eropah tuan-tuan, dekat Johor tu. Tu kita duk tengok. Dia pernah buat kat utara, orang bising lah dia buat kat selatan. Kan? Senyap. Tu yang tuan-tuan. Dia buat perhimpunan, tiba-tiba kita yang kena tukar hari. Tu yang pelik tu. Faham saya maksud saya tuan-tuan?
Dia yang buat perhimpunan, tiba-tiba kita yang kena tukar. Boleh faham tuan? Tuan-tuan biasanya kuliah kalau dah faham berhenti. Jadi cakap tu lah tuan-tuan malam ni. Sebab tuan-tuan dah faham. Tuan-tuan faham maksud saya tu, tuan-tuan faham lah tu. Kalau tak faham tu tuan-tuan, kita kuliah bulan depan pula insya-Allah. Untuk malam ni sekadar itu. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, qalban khashi'a wa amalan mutaqabbala. Wariskan halalan thayyiban wasi'an mubaraka wa yaqinan shadiqa wa dinan qayyima. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.